Hi guys, welcome back to Borak Semula. Selamat datang lagi dalam Borak Semula. Okay, hari ni you're with me, your host Putri, and I am with Encik Wani. Boleh perkenalkan diri? Hai, saya Rabani Sujak, production designer untuk filem. Okay, Encik Naim? Saya Naim Mazuki. Saya selaku producer kepada Rabani Sujak on production design punya side. Okay guys, korang nak tahu lah kenapa kita ada Encik Ramadi dan Encik Naim kat sini. Jadi kat sini kita nak explore sikit on diorang punya experience. Macam mana diorang liku-liku kehidupan diorang sampai ke industri perfilman ni. Okay, jadi Encik Ramadi, boleh ke cerita sikit your journey from when you were a student until sekarang? Okay. Banyak Banyak. Ya, okay. So, saya adalah student architecture UiTM Shah Alam. Last batch Shah Alam before diorang semua pergi Shah Alam. So, saya graduate 2014. Okay. So, waktu dekat architecture ni, I think interest dia macam bila kita tengah study kan, so tengah buat kerja ke apa ke, so kita of course lah pasal YouTube, dengar lagu kan, so local music, international music, sampailah kita feel that macam kenapa, tentu saya sendiri ada satu question lah yang macam kenapa music video waktu tu yang local lah, somehow kita ada quality camera. We can see that diorang ada quality of camera tu. Diorang ada shoot HD ke, ada lighting yang betul. But all in all, kalau you just ada beautiful visual tapi you tak ada narration behind it, you tak ada something people to relate to kan, so they still pointless. So tak apalah, and then soalan tu biar jadi soalan je lah dalam kepala. So kita belajar kan. So sebenarnya waktu Sem 4-5 tu saya dah start kerja benda luar daripada architecture. Maksudnya kita buat benda lain. So at that time we have ini tak pernah ada dekat mana-mana podcast ni. So dulu kita ada Khazanah Studio. Okay. Khazanah Studio adalah studio batch waktu saya Sem 1, diorang Sem 8. Okay. So and then diorang keluar buat company. And then diorang first pitch untuk buat laman seni section 2, section 7. Banyak lagi macam-macam ni diorang buat. So dalam perjalanan diorang, saya termasuk sekali. Wow. So nak kata mungkin kenal-kenal juga dari segi macam senior junior tu macam maybe boleh pakai kan junior kan. Tapi I'm handling more on macam technical part. So macam let's say kita tentu Khazanah Studio ada buat art installation, ada buat mural, and so we focusing on that. Kadang-kadang ada macam food festival ke, those events dulu kan. Betul. Tahun-tahun tu. So kita memang buat benda-benda tu lah. So try cari kita punya macam untuk duit dia sebenarnya. But kita ada that architecture minded yang macam okay, apa benda yang kita boleh buat lagi kan. So saya join diorang since first kali waktu diorang buat laman seni section 2. So they hired me as one of the mural artists, but not really an artist at that particular time pun lah. So because at that time macam diorang baru dapat dengan BSA kata boleh buat benda ni. So dia cari ada artis betul, ada student. So saya wakil student untuk buat benda tu. And mural tu masih ada lagi dekat section 2. So dekat situ dia perasan The Khazanah Studio rasa macam maybe I can be part of them. So first kali saya buat Borak-Borak nama dia. Borak-Borak 2014.
Saya buat borak-borak 2014 tu dekat luar Shoot ITM. So kita pernah buat borak-borak dulu during studies. Borak-borak tu apa? Podcast ke? The talk. Oh, tak. Dulu podcast is not a thing. Okay. Kita memang talking live in front of people and students semua datang. Oh, ada audience. Yeah, live audience. Okay. So waktu student pun memang kita selalu buat. Dengan kadang-kadang kita ajak lecturer, tanya lecturer, siapa kita boleh invite? It's just our initiative as a student. Tak ada event, tak ada apa, just kita nak buat, kita buat poster, tampal-tampal kat sini. We did that back in our days lah. So kita start buat borak-borak dekat luar 2014. Kita panggil behind the scene people dekat belakang tabir lah, in any industry tentu. So first one kita invited Syahman. Syahman ni dulu dia adalah, kalau you guys pernah pergi Festival Lampu Putrajaya and the projection mapping, so dia one of the pioneer orang buat benda ni. Dia tak belajar benda ni, self-taught, and now dia kat Web3. Pegang Web3 dah now. Syahman. So satu benda dekat that talk tu, Syahman punya talk tu, because Syahman ni self-taught and dia duduk Sungai Besar tau, dekat Kuala Selangor. So parents dia tak tahu yang Syahman ni sebenarnya buat apa. So we invited the parents sekali. So pergi situ dia macam baru mak dia tahu yang klien yang dia buat Nike, Volkswagen, semua benda kan. Lepas tu mak dia siap, boleh tak kita nak simpan satu banner ni? Sebab ada so at that time I feel like macam sebenarnya orang lain, orang luar kena tahu segala behind the scene ni sebab dia banyak kerja. So bila kita tahu, kita faham, kita appreciate. So started there, buat laman seni, dan Khazanah invited me, join dorang buat macam-macam. Lepas tu dah habis belajar pun, tentu full time dengan Khazanah, do bigger things, more serious things. Sampailah because I have another life, because I love music. Okay. So beside doing that, so I had another life. So before that, I was manager for Ramayan, band kira macam indie bands lah. Indie band. So ni waktu lepas habis belajar. So time belajar pun kita dah dulu kira macam Luncai Emas, So Pita Hati kan, The Gang, semua banyak ada rapat dengan budak architecture, because kalau event kita akan panggil diorang perform. So dulu kita panggil real band perform dekat kita punya Aki Fest. Salam Music, Philippine Solitude, semua yang pernah panggil dulu. So ni waktu I punya Aki Fest. Aki Fest. Yeah. Bukan workshop. Bukan workshop. Dia buat 2 hari konsert pun pernah. Wow. Because boleh lah tanya siapa, Sir Abu, dia orang was there. So bila kita rapat, so kita dah expose dengan dunia luar macam-macam. Tentulah kita rasa macam boleh buat ni, boleh buat tu, boleh buat ni, boleh buat tu. So my first ever project yang buat video lah is Ramayan Oh Dewiku punya music video. That was very raw, very macam kita 2 orang kawan jom buat lah. So we shot the music video dekat Perlis entirely. You alone ke you with a team ke macam mana? Dia orang panggil I, so I cari another budak architecture, Irfan Al-Jufri. So now dia banyak dekat direct music video. Dia banyak juga direct music video. Dia lebih kurang my batch lah. Faham. Sampai sekarang pun dia buat music video. So kita started there buat music video tu macam naively thinking that we just want to do. Kan? But we put thoughts and idea dekat situ. Dalam masa yang sama time tu, bila nak keluar tu, kita pergilah color grade dekat tempat yang betul, edit dekat tempat yang betul kan. The post house. So time tu ada macam, ada satu music video nak keluar juga. At that time Ramayan baru, lepas tu ada Laila's Lounge. If you guys know. So the legends kat indie scene lah. So dia nak buat comeback balik dengan music video tu. Razai Syam Rashid direct, yang director Tarung sekarang ni. So kita kena compare lah macam
Oi. tak payah keluar lah kan music video ni kan. But turn out music video tu lah jadi kita punya tiket sampai hari ni. Oi. Sekejap Mau buat apa music video? Waktu Okay, first. saya buat music video first waktu umur saya 23. So, saya 33 sekarang, 10 tahun lepas. What are we doing with our life, guys? Relax lah. Semua orang ada pace masing-masing. Kita kena cepat sikit gitu. Sebab apa aku rasa benda yang penting pasal aku rasa ramai kita dah terima banyak reaction yang macam tu. Satu benda lah. Aku rasa kalau untuk orang yang dapat yang sebelah-sebelah kita orang dan untuk orang ni kita advise korang tak payah lalu lah apa aku orang berani lalu. Ada je. That's a more healthier way to do it. Macam tu. Ya. I mean, tak tahulah kan. Because macam-macam lah kan. Tapi sebab kita tahu apa yang kita nak. So benda-benda yang macam masalah-masalah ni biasa lah. Faham. So, okay, sikit lagi. Daripada buat music video first, Ramayan Ohriku, tentu setahun satu music video. Next year kita buat Ramayan Sepintas Hasrah Hati. Dua-dua music video ni somehow macam tiba-tiba lah. Because at that time macam the wave of online media ni macam macam sok khabar online ni, tentu they listen ni lah. Lain-lain semua. Quite influential. So bila kita looking for that lah, macam bila kita keluarkan satu produk, so those media ni akan pick up and cover it. So time tu macam dua-dua music video Ramayan ni dapat 2 tahun berbeza dapat sambutan yang macam orang sebut pasal cantiknya landscape ni. So the lo-fi quality. Oh my god, kan. that would be so nice. So okay, lepas tu sebab I'm from Perlis, so Irfan Al-Julfi pun Perlis juga. So kita macam bawa shoot kat kampung kita orang balik kan. So banyak, tentu nak cakap pasal sebenarnya buat je kan, because kita tak tahu pun buat tu akan jadi apa. Tapi buatlah bagus-bagus. So lepas habis music video phase, ada orang start panggil saya macam buat iklan small. Lepas tu music video daripada yang indie bands lain, sampailah reaching, because in my life I have checklist. Okay, in music video siapa je nak buat. So sampai yang last kali, technically macam I left music video industry because macam checklist tu dah tick lah kan. So, dah cuba. I work, kita dah buat music video Forevermore, Yuna, Blind Maki, Yuna. I did 4 music video for Yuna. And then I did Satu Malam di Temasek, Jofin Zo. And then I did Ezan Art Director. Okay. Lepas tu Dewi Puspita Masdo. Dewiku Masdo. Bunga aku tak buat. Dewiku. Bunga? Dinda. 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 My god. So Siti Nurhaliza, Kuasa Cintamu. Dia almost one take lah. Transition, ada tukar baju 14 saat, things like that. So, and then kita buat music video. Kita buat film. Because end goal kita nak buat film. So dia, bila kan, tadi first tadi cerita pasal Syahman kan, first episode tadi kan. Second episode, I invited Nik Amir Mustafa, Tapai Faisal, Pita Hati, Reza Milhad. So kita talk about time tu diorang nak keluar filem Terbaik Dari Langit. If you guys know, Nik Amir yang direct Imaginor. So film before that dia buat Terbaik Dari Langit. So kita invite talk tu macam pasal clashing industri lah, clashing bidang antara music dengan film. Kalau korang rasa apa korang tengok Imagino kan. Okay, korang rasa apa Imagino, kita orang rasa benda tu masa Terbaik Dari Langit. Itu ialah Wave tu lah. So Imagino was second thing second wave yang feel dia rasa macam Terbaik Dari Langit. Cuma it went better than expected lah. Yeah. So director yang sama juga. So
time tu I'm just the project manager untuk buat talk tu je. So time tu lah macam rasa, oh menarik juga filem ni. Kan? Boleh Sebab time tu bukan nak buat konten bukan buat konten ke apa ke tak. Menariknya buat filem ni. Sampailah I have one mentor lah. Cik Zul lah dulu lecturer sini. Oh, okay. Garib. Tahu tak Garib? Oh, tahu. Yeah, that's my mentor lah. So dia my lecturer dekat SEM 6 and sampai hari ni pun bila ada masalah still call dia. Kan? So dia lah encourage yang macam Bani, in film there's more than architecture there. So time tu lah kita explore, oh sebenarnya ada fashion dalam tu, ada history, ada macam-macam. So 2020 waktu MCO tu, sebelum 18 hari sebelum MCO, kita shoot Imagineur. So yeah. Trivia lah, yang korang kenal Seabu kan? Seabu adalah orang yang printkan 3D headgear tu for me. Yeah. Baru teringat tadi macam kau yang buat kan? Yeah. Oh my god. I ingat that lah. Jangan tengok dia as a lecturer je lah kan. We were close lah. Oh. So yeah, itu more or less. And then right now kita dah tengah working on our 10th film now. Untuk design. Yang ke-10 lah now. So yeah, tu that's about me. Khabar pula. Panjang lah. Okay. Daripada aku rasa Daripada belajar lah. okay, kalau kita take from because aku start belajar first thing first ialah aku masuk engineering kat UIA. Fuyo. Okay. Tapi back then the ticket to UIA was not dia supposedly okay je nak guna SPM result apa semua boleh je, tapi because gatai nak ikut orang masuk atas tiket sport not kan. So masuklah ke UIA dengan kawan-kawan play sport kan. So at that time back then I was a photographer, and so kira time tu dah start buat duit pakai kamera. Typically I shoot wedding and whatnot. Tahun? That was 2011. Masa back start dekat USC FSPJ, and then I setahun dekat UIA Gombak. So masa tu memang kiranya engineering ni I just tak nampak what's in for me je. I mean kawan-kawan I engineering semua tu dia orang memang power. So untuk me myself je I kata macam mungkin I tak cukup clear where I want to go being an engineer. I tak faham that. Tu je on my end. So I decide untuk drop out and then kerja setahun and then I masuk belajar balik dekat UiTM Lendu. Okay, I ambil diploma fotografi dekat Lendu. So from there cumanya dia punya apa journey tu quite different for me because sebab masa sepanjang 3 tahun I dah bekerja sebagai seorang fotografer, and then I buat wedding sekejap je. I think like 1.5 years, 2 years, and then I move to, I nampak macam orang buat commercial photography, macam orang shoot benda selain daripada wedding lah. Fashion ke whatever it is kan. So I move there. So bila dah move situ, and then bila masuk belajar, I ada kelebihan yang because I dah bekerja lah. Okay, throughout. And after I habis diploma 2016, and then 2017 I masuk Bujang Alam buat foto, degree foto 2017. Okay. So at that particular time juga I baru buka I punya agency untuk buat all this kerja-kerja agency lah, commercial work semua. And that particular and it was 2018 I dapat I punya first TVC job, TV commercial punya job. Itu Haji Bani. So that's why that's why I kenal dia. That was the TVC for apa nama benda? Noah. Macam mana nak ambil kenal Cik Robani awak yang first tu? Purely because of hiring, because kita ada mutual friend. Faizal Noah. So Faizal Noah ni I kenal Faizal Noah through Hujan. Through Hujan. So through Hujan.
Lain circle ni. Ah. Circle ni circle lain. Apa hang kenal sebab pelih lah. Sekampung. Sebab sekampung. Oh, childhood friend. Tak takut sangat lah. Dia kedai semua kat KL. Kena kat KL. Sebab dulu macam siapa buat kreatif, so macam best lah untuk kenal kan. Sama je. So macam aku rasa kena patah, aku rasa before sampai ke situ, aku dah shoot untuk, aku tahu kau pernah dengar brand nama Extract Jingga. Pernah dengar apa? Extracts. So lain tu. lain weh. Lain jauh weh. Ada sebab kalau kata on our age aku cakap Extract semua akan kenal. And then dulu main model untuk Extract Jingga adalah Beto Kushairi. Pergi mana? Pergi. Dan dia belum pelakon yang famous lagi. Pergi London, pergi Aussie dengan Beto. Shoot ni. So yang hujan aku pergi London lah. Pergi shoot untuk hujan under Extract. So from there kiranya macam Bani cakap side dia kita dah buat macam-macam benda, so kita kenal ramai orang. I mean before our journey in Lain bidang kan? in filmmaking apa start tu, kita dah ada buat benda-benda yang macam kerja sana sini yang kenal orang ni, and eventually dia click again at some point. So macam me and Bani in 2018 lah, bila I hire dia untuk buat commercial as an art director. So moving forward daripada tu, I became memang I produce commercial, a lot of commercial. Freelance ada, and then I masuk kerja dengan ada production house tu ada, so buat lah. You name it, apa brand lah. Bang ke CMB ke apa ke. In terms of commercial work. Tapi benda ni is something yang common. It's not something apa nama hebat pun. It's just that we've been through a lot lah. Dia biasa je benda ni. I mean like once you enter the loop, the cycle kan, you just in the cycle lah. Dia just in cycle dia. Ramai orang dalam cycle tu, cuma cycle tu besar tak besar je. Kadang-kadang dia makin besar, kadang-kadang dia back tu untuk orang yang actually betul nak buat je. Dia macam tu. And then fast forward 2025, before I left my commercial, I sebenarnya tak tinggal pun, sampai sekarang pun ada je job commercial. Cumanya Bani ada je kena disclaimer. Dah cuma tak ingat. Orang tengok kabar tak buat tadi. Dia cakap awak tak buat dah. And then Bani ajak call, ajak jom nak buat something in terms of kena patah balik sikit. Sikit. So time tu baru lepas buat filem Malam Terlarang. So time tu masih production design masih saya berseorang kan. So collaboration kita after that. So waktu Malam Terlarang tu macam I feel like tak nak buat dah. Tak nak buat dah kan, because dia bukan pasal passion sahaja, dia macam banyak equals tu kan. So and then rezeki hujung tahun tu Imaginur won FFM, Film Festival Malaysia. So after that the inquiries tu yang macam mula kita takut macam takut orang tak panggil kan, because the stigma yang macam dah mahal, tak nak ni kan. Memang benda tu ada that apa body tu orang cakap lah kan dalam industri ni kan. So alhamdulillah lah, yang first one call kita orang adalah Singapore. Kita kunci satu ni kan. Yalah, cakap checkpoint. It was start from November. Aku tengah run Maybank CN1 tu. Kita buat Izwan tu. So basically a Singaporean punya production house, commissioned by government of Singapore. Siapa ada Netflix sekarang? Kita semua ada Netflix. Kalau bukan Netflix, kau cari Kopitiam Days. So dia So dia antara satu short film tu, tajuk dia Izwan, cerita pasal robot. Nanti kau cari. So production house tu di-hire oleh government Singapore untuk buat satu short film. So dia nak buat short film tahun 2035, macam mana kampung Buangkok dekat Singapore yang dikelilingi oleh teknologi pembangunan kan. The only kampung left. Dia macam kampung baru kita. Tapi kampung dia ada 18 rumah je dia. Belas-belas rumah je tinggal now. So tapi dia nak shoot benda tu dekat KL.
more accessible, macam-macam benda lah. Faham. Okay, so kita kena design a robot full yang dipakai oleh pelakon untuk short film tu. 100% practical. Tak ada CGI, tak ada apa. Yeah. So, and dia untuk SG60. 60th Independence Day hari tu. Oh my god. Premier dekat Marina Bay Sands. Hey. Mind you that kita buat ni, kita have fun dia. Tak tahu pun dia sampai ke situ, sampai sini. Yeah. Okay. Sambung. Lepas tu, sebab first ajak Naim macam, jom SGD. SGD, Singapore dollar. Kan. So, because Mesti best to kena have a pakai. producer lah. Macam kita pecahkan creative and management side. Because kadang-kadang banyak orang complain dekat creative people pasal diorang punya management. Betul. So kena ada orang untuk manage that. Kind of. Kan. Okay, now kita explain what is production design. Okay, boleh? So, apa... Ada flow podcast ni pun ada flow tau. Ada. Sebab kita orang yang control the flow. Okay. First of all lah, the industry punya film industry Malaysia, the reality of it is that kita always go for kita compromise a lot of things. Means that kalau kita selak balik zaman-zaman Piramli dulu, sebenarnya tak ada compromise apa-apa pun in terms of the flow of work. And so production design in a way dekat Malaysia banyak kali, even me myself masa I buat commercial pun, for me because commercial ni fast pace, yang kau shoot sehari 2, 3 hari, maximum sekali 4 days. And kalau so apa in terms of having a design and then baru nak execute without concurrently jalan, for on the commercial side is waste of time. Kita memang nak jalan laju. Memang okay, kau boleh buat, kau design terus, kau buat terus. Okay, but then benda tu sebenarnya tak sihat. And then kalau kata even dekat luar negara pun kau buatlah commercial ke music video ke, design always come first. Because at the end of the day, macam mana kau nak justify kau punya visual without having the design. So itu in terms of benda yang kita compromise kat industri kita. Dan alhamdulillah sekarang ni makin lama orang dah start nampak So one of the mission bila aku join dengan Bani is that okay, now because apa yang aku kejar in the career dengan apa yang Bani kejar actually bukan benda yang sama. But then so macam mana kita nak align ni? So we need to have a mission lah. So the mission is that kita nak make sure semua orang faham yang design akan datang dulu, barulah kau buat kerja. Kau kena Baru bajet keluar. Betul. Sebab macam ini sama je. Ini back to kalau how the industry work kan. Like okay, kau ada script. Okay, kalau sekarang ni dalam bilik ni, kalau aku bagi skrip kat korang, semua orang ada visual yang berbeza dalam kepala. So, Walaupun pasal kerusi kan, dalam ni duduk atas kerusi. So semua orang ada bayangan kerusi masing-masing. Betul. Kalau kau suka kerusi tu, itu kerusi yang kau nak. Tiba-tiba kau orang ni nak sofa. So in order untuk kita make sure semua orang have the same visual, that's where production design come in. So production design means that you need to design. You need to design to the context. Design the world for the film. So macam mana kita buat? So macam mana korang plan this kind of environment for the podcast kan? So of course korang dah ada thought of how is it. Then limitation always be there. Limitation in terms of space, in terms of money, in terms of time. So benda-benda tu yang kenapa kita design is that to solve the problem. Kalau tak kau tak design, kau just buat ikut kepala kau lah. So Buat ikut cita rasa. Saya nak sangat buat kat rumah saya. Tapi saya tak ada duit lagi, tak ada kemampuan lagi. So saya buat dekat set saya. That's why saya fight sangat-sangat. Tak boleh lah. Kita ada konteks kita kan. So back to bila skrip keluar and then engkau terus bagi budget. So benda-benda macam tu yang tak sihat. So our mission is that always design come first, baru justify the budget. Because usually dalam mana-mana project orang akan terus 10 to 15% from the whole budget. Okay, this one go to a department, go to design, whatever it is lah. So benda-benda tu macam is kalau kata as for per allocation before nak ada design, faham. But then when it come to
design dah jalan, okay, kita justify. Okay, kau nak buat benda macam ni, kau nak buat macam ni, kau nak buat benda yang 2 tingkat. Harga dia 2 tingkat lah. Aku tak boleh bagi harga 1 tingkat untuk nak buat benda 2 tingkat. Dan design 2 tingkat ni kenapa? Because script you say 2 tingkat. So it's either So ada justification. ada justification. Design ni dah justify kau script lah. So benda ni and this way I come in as a producer. Yang kalau sebelum ni as a Bani, as a creative person, dia nak kena because creative person always need to rationalize dengan orang yang non-creative. Tapi orang yang non-creative tak perlu pun nak rationalize. Dengan ni dia jauh Dah hamau kan? dia jauh kreatif akan cakap dekat accountant, okay, design macam ni, and so macam ni. So orang accountant can always say, boleh tak kalau kita tukar tu sikit, boleh kurang kot. Nego-nego. Tapi Bani tak boleh cakap dekat ni, kau punya account tu boleh kita main sikit. Tak boleh tu. Dia takkan jadi. So aku come in sebagai orang yang okay, now aku breakdown semua benda, okay, dan aku itemize, okay, aku yang boleh suggest, okay, kalau betul this your budget as the budget, aku slash tu benda-benda yang on our end. Bila kita slash, sorry kau tak tukar pun, kau just have less of the impact je. Faham. Okay, kau betul nak macam ni. Okay, so kita design balik that reduce balik benda tu, and then the reduction tu nampak. Maksudnya from version 1, from V1 to V2, macam mana? V2 ke V3 sampailah ke V berapa? 14 lah kita buat kita tu. 14. V13 kita buat 14 as built. 14 as built. Okay. So apa? So in 14th amendment. Ya. Betul. Amendment lah. So those kind of things. Sebab ini kita main dengan apa nama 6 to 7 figure punya amount. So changes tu kena happen lah. We just untuk to get the context lah. We did an action packed film. Baru wrap hari tu, bulan 4 kan, bulan 4 itu baru wrap. So we did 5,000 plus square feet punya hospital set building kat Johor. Untuk di pum kan. Wow. Buat untuk pecah ya tu. 14 amendments. Okay. So sambung. So bila adanya I'm in between, segala, because macam on creative side, okay, you guys buat design kan apa semua kan. Okay. In terms of nak memikirkan how to work around it. I mean like logistik macam mana, apa orang nak ni kan, orang tu apa orang nak ni, kau kena fikir hotel kawan tu, nak kena fikir a lot of thing around there. Before the work ni kan. Maksudnya kalau kata tempat tu tanah dia barai lah, apa benda nak kena soil work, nak kena crush run apa semua benda. So all those thing sebelumnya the design itself nak naik, itu aku yang fikir. So that bila aku terangkan dekat side production, producer, kiranya me as producer from production design, and kita discuss dengan production manager and line producer ataupun producer sekali, ialah okay, in order for your director to have the best impact in their visual, kita suggest this thing. So the suggestion tu kita tunjuk lah, okay, ini why. Ada benda yang memang dah bukan dekat kita punya design pun, ialah dekat you punya script. Kalau kata you tak nak this thing, you buang lah dalam script you. But then again, benda tu dia ikut apa yang kau nak buang lah. Because kalau kau tak mampu, kau buang that part of the script, cerita kau menjadi tak menjadi. So this discussion happen. So kita nak, instead of discussion ni happen without a visual punya reference, that's why kita ada design. So that, okay, kau tak nak macam ni, kita buang. But sebab previously bila kau compromise production design, kau hanya slashing atas checklist. Kau kata okay, kita nak buat rumah, kena ada dinding, kena ada pintu, kena apa, ada apa. Oh boleh tak kalau kata kita kurangkan pintu? Kita buang bumbung ke? Buang kat je. Kau tak tahu kau buang apa. That's why macam kita everything, kalau kata anything that needs for wall, confirm akan naik 3D. So apa, kita tunjuk dekat director, kita tunjuk kat producer sampai ke BQ lah. So dorang tahu apa benda yang dorang akan buang. Yang tak melibatkan cerita dorang ke apa ke, because there's always room for discussion. So dia macam consultant jugalah. Yes lah. And architect for a film. With the background of apa nama, orang kata filmmaking, yang kiranya kita faham filmmaking, bukan sekadar masuk just consult on design je, macam tu. Really understand macam mana
places to work. Sebab macam kalau kata macam untuk orang yang tak kenal Rabani sebelum ni buat art director, terus kenal dia exploration design, orang tak tahu yang pasal nak buat kata kerja-kerja potong kayu ke apa semua dia pernah buat. Benda-benda macam tu. Segala kerja-kerja buruh kasar Indon tu lah dia dah dia dah buat dah. Cumanya apa nama sekarang doktor sarankan dia tak buat. Macam tu. So dia fokus on design. Doktor sarankan. Macam tu. So fokus on design. Banyak fikir. So itulah benda-benda yang dan bila kita buat macam ni, yang kita bekerja dengan because kita buat apa pun kita ada kompetitor. So the best part apa yang kita buat sekarang ni, kita tak compete sangat pun dengan kompetitor. Contoh macam Bani as a art department, ada team-team lain yang buat art department ni, kita tak compete dengan diorang. Sebab kita jadi designer yang filem A aku design, aku akan diskan Bani. Bani, who's the best art department yang boleh jalan? Contoh yang first ni, contohlah kita ambil Gadis Masa. You guys ada pernah tengok Gadis Masa view? I did Gadis Masa. So Gadis Masa tu cerita pasal bercerai, perempuan nak make it up to relationship balik, nak cari balik dah. Tapi cerita penceraian tu kita set dengan very pop punya work. So contradict between the emotion yang sepatutnya kita nampak dia kena sedih, tapi sebab tu episode 1. So episode 8 ni macam mana kan? So kita start pop since the beginning. And then so kita cari at a particular time, kita pilih art director yang paling sesuai dengan that specific touch lah. So macam Gadis Masa tu kita pilih ada satu fasad kreatif, nama art department tu Ravi. So dia jadi kita punya art director. So and then turn out Gadis Masa nominated dekat Busan. Wow. Alongside the Korean shows. Famous Korean shows. Mira Filzah pergi ke sana. So kadang-kadang kan kita selalu neglect macam simple decision to give to the right person. Macam kita akan ada preference yang macam lebih mudah kerja ataupun lebih murah ataupun banyak consideration yang jahat dalam kepala kan. Betul. So kadang-kadang to give an opportunity to the right person, impact dia akan something else. Macam tu lah. Sambung. So bila kita dah buat macam tu, so far kiranya me and Bani together within 2 years and then kita dah buat 5 filem. Yang mana kita apply dalam masa setahun lebih lah. Dan mana kita apply di sistem. So the first one selepas ni kita orang buat Izwan, which is yang cerita for SG60, and then kita buat Polong. So belum. So we did Polong. So Polong ni first betul-betul full collaboration lah. Dengan team. Actually kan, saya ada tengok Polong tu punya lalu kat FYP lah. Set how you sketch the set tu, yang dekat dalam bilik sel tu. Betul tak? Tu cerita Polong kan? Yes. So benda tu dalam FYP saya, and I didn't know it was Encik Rawani punya lah. Saya tengok scroll baca satu-satu kan. Lepas tu bila tengok nama baru macam, nanti nak datang podcast aku kan. Macam tu lah. But it's not a single person work lah. Faham. So after Polong, kita buat Melayar. So lepas Polong is the first kita apply sistem ni. Sistem yang mana kita betul-betul buat all this design dengan cara betul. Kita put it into in-house 3D designer, graphic designer, illustrator. Dan we are the first yang kira boleh cakap tak ada lagi company yang memang call tanya nak buat art. No, kita buka art department. Kita design je. Untuk filem. Kita memang cakap macam tu. Kita akan design untuk filem, dan art department you can cari siapa you nak ataupun kita boleh suggest. Dan of course sampai ke hari ni tak ada lagi production house yang go for none. Dia orang akan always tak apa, korang suggest lah siapa. So kita work sebab kita memang akan pilih back to siapa boleh bawa kita punya design. So and then kita go, and then second kita buat Melayar. Melayar ni is another test for us, yang mana
because it is collaboration between Indonesia dengan Malaysia. Okay, so kita buat design, kita pergi Indon, kita Ricky dan ada semua, and then kita design. Okay, design tu kena completely in terms of macam kiranya all the indication, all the explanation, because bukan semua orang akan team design akan pergi sana. Yang akan pergi sana dengan Rabbaninya, but then our design team kat Malaysia. So kita design everything, put it in deck, and then kita hand over kat orang sana, so that orang sana boleh go through and dia pun boleh faham. Okay, kita akan pergi kat sana, kita pakai department sana. Kita tak pakai department, kita bukan bawa department dari Malaysia lah. So, department ni macam contractor lah. So alhamdulillah with a great taste. Kat sana kita dapat department yang bagus. So and then kita tanyalah our system works lah, which is the design work. Then the funny thing, kita tanya tu pun malu juga, sebab kat sana Indonesia memang pakai production design. Dia memang tak neglect. Dia orang department director akan terus tanya mana drawing. Apa-apa terus dapat drawing. Apa beza dia kat Malaysia ni, banyak design and build. Design and build style. Kat sana dia pecah lah arkitek. Walaupun semua bajet pun dia still buat juga. Ada arkitek, ada kontraktor dia untuk check and balance. So benda tu dia, bila sistem kita nampak okay apply dekat to another country pun menjadi, which is sebenarnya because kita tahu internationally orang memang ada benda ni, but then how to move around it kan. So benda tu kita tak ada orang yang ajar. Maksudnya kita tak ada orang nak refer pun dekat Malaysia ni in terms of production design. Adalah orang-orang yang kita tahu yang memang ni, tapi most of them pun semua yang dah keluar. Bagus serve kat luar, serve international job je. Then surprising to say, memang kalau kata dari segi manpower, talent in film making kat Malaysia, ramai je yang memang kau hanya akan layan job luar je, because diorang je yang pay you what you want lah. Yang lain kau compromise lah. There's a set tools lah. So on my end as a producer, I nampak macam okay, because at the end of the day benda ni pasal duit, then it is about how business untuk puaskan hati semua orang. So let's do something about it. So kita mencari middle ground lah. So okay, bila habis melayar, and then kita move to our third film, which is Tiket Sahala. Akan keluar soon. So Tiket Sahala ni lagi pening, sebab Tiket Sahala is Korea, Malaysia. So apa nama projek dan masa tu kita orang hektik lah. Dan I dengan Abang ni pun macam tak expect aku kena susun apa nama this kind of jadual, sebab kita orang shoot dekat Indonesia 10 hari. Okay, should be dia ada 12 hari lah. 12 hari, tapi on the 10th day tu kita orang kena fly pergi Korea lah. Okay, kita daripada Jakarta kita orang pergi Seoul, pergi Riki 5 hari, and then balik Malaysia. Sambung shoot Malaysia punya vlog. So itu memang pecah kepala lah tentu. Sebab kiranya the fact that boleh pergi ke tempat, boleh pergi berjalan satu, tapi dah tak fikir lah. Memang kau fikir okay, ni nak design apa, ini nak fikir apa. Sebab Korea tu lagi lah, pergi sekali je dah kena dapat semua benda dah. Dah kena serap dah semua benda. Dah kena boleh expect dah apa benda nak jadi ni. Sebab time tu kita tengok, nanti korang boleh lah tengok trailer dia kan. Cerita pasal scam kerja ladang bawang dekat Korea. So memang ada pelakon Korea, ada pelakon Thailand, Indonesia. So JV lah. So Korea tu pun kita buat benda yang sama juga. Bagi drawing dekat Korean people, untuk execute kita punya design. Macam tu. So of course lah, cuma yang tu kita hantar yang that one local, kita pakai Ravi, the one yang buat Gadis Masa. So kita ada Ravi pun pergi shoot kat Korea juga untuk deliver the design lah. Macam tu. So that is for Tiket Sahala. And then lepas Tiket Sahala kita move to series paling heavy. Dan aku pun tak rasa kita kalau nak buat series lepas ni tak tahu balu lagi ke tak. Kita orang buat Kudrat 1968. Okay. So Kudrat is a prequel untuk High Council, Project High Council. Tapi tahun 1968. So segala-gala benda kita orang kena patah balik ke tahun 1968. Kalau korang tengok cerita, kalau korang tengok lah kan, High Council kan, takkan tak tengok kan. So korang tengok macam mana ada tempat mandi ke, dom ke, semua tu 1968. Balik kampung macam mana kan, so bus macam mana, so macam mana, so semua benda kita orang kena design.
Berat tu. Dalam masa yang sama, Saya sama, kita buat yang apa nama fourth film, which is JV daripada Hong Kong dan juga Malaysia, dari China. Kita buat action film. So action film ni memang action pack film yang kita shoot pun 2 blok. Kita shoot first kita shoot dekat Langkawi for 5 days, and then kita shoot another 2 months, bulan 3 dengan bulan 4 hari tu. Itu memang action pack lah. Memang for us pun kita macam wish, kita pun tak pernah this kind of making lagi, tapi alhamdulillah kita pull it off lah. Kita good ni, dan benda tu dan kudrat dengan filem, dua-dua filem ni heavy. Satu ini memang design banyak kau sebab satu is a series, so it's gonna be series of 5 episodes, so design tu banyak Okay, awal macam buat 2.5 film. So macam yang another one ni we call Hunter 11, the film. So film ni heavy pula dari segi, because it's an action pack. Semua tempat lah kau nak fight, semua tempat lah kau nak tembak, semua tembak dalam Masa dapat satu chance lah kan kalau dah letup. bergantung lah. Kalau kata director tak puas hati, kena buat lagi sekali. Tuan, wall nak meletup. Alamak, tak cantik lah. One more. Reset lah balik. Pasang lah balik apa boleh. Macam tu. Oh my god. So itulah benda. Try 10 kali. So benda tu ialah bergantung kepada how luxury you can spend when it come to making sebab benda-benda tu equal to duit ujungnya. And kau nak 10 kali try. And 1 kali try pecah. Duit, 2 pecah duit. Macam tu lah. So and then macam again when it come to production design, Rabani punya side dengan art department punya side, aku akan make sure diorang betul-betul jive in terms of how to design and how to execute. Duit tu yang risau, duit tu aku punya pasal. Macam tu. Sebab dia macam, bukan kadang-kadang you bila dah masuk set, dia dah jadi to the detail yang macam, because sampai kalau architecture kan, kita design sampai handover je. So yang ni dia pasal emotion dah tahu. So kalau kotor dia kotor macam mana, kotor pakai apa, warna apa. So kalau macam space tu adalah untuk karakter ni, so kita pecahkan karakter dia macam mana kan. So apa sampah dia buat, apa hobi benda dia kumpul. So those are the things yang people live in there, and to portray best emotion lah yang kita nak bawa on a specific scene. So mainly as a production design, sebelum kita break ni, adalah dia pasal kita designing, because a film dia macam a series of frame kan. And dalam frame tu adalah set ni. So it's like a journey yang kita go, bila kita tengok cerita ni, dia bawa kita jauh untuk kita rasa benda ni. Rasa. So kita pelarayan kan. So benda tu yang kita control. Kadang-kadang dalam skrip dia perlukan gudang, tapi untuk emotion tu sebenarnya dia perlu gudang yang sempit je. So how kita determine space in design to portray best untuk emotion dalam filem. Okay, dia break. Okay. Jadi guys, kita akan break 10 minit and we will come back after it. Bye. Cik Robani tadi kita dah dengar dengan Cik Naim, kita dah dengar banyak lah cerita yang mind blowing juga lah yang kita orang tak tahu sebenarnya. Tapi specifically macam mana architecture ni influence your filmmaking tu? Okay. So macam kita go to the basic of filmmaking lah kan. So it's in the frame, and apa yang whatever camera audience can see in the camera dalam frame. So itu adalah basic punya filmmaking lah, sampai dia jadi series of picture, jadi full film. So how we see that as an
architecture student before kan. So kita yang ada architecture background, so we tend to see things daripada kita nampak dia dari segi macam how to do that, the layers of doing it. Contoh macam when kita nampak space ni kan, so kita tahu okay, structure dia macam mana more or less, tahu space dia macam mana, shape dia macam mana kan. So kalau kita nak design something, so kita tend to think about perspective first, because camera kan. So kat situ kita design our main angle first lah, and the best to show the set kan. So kat situlah kita guna go back to the basic, the principle of design. So kat situlah kita compile everything yang kita pernah belajar kan. Macam mana nak bagi nampak benda ni juxtapose kan, nak harmony dia macam mana kan, to show dia ada rhythm macam mana kan, untuk dapat okay, texture dengan texture ni masuk ke tak kan. So semua tu adalah application dia lah, from apa yang kita understand from design principle kan. So from that kita understand, because bila kita belajar pasal shape kan, basic shape, so shape sendiri tu dia ada emotion. So dia bulat ke, dia globe ke, dia apa tu, semua dia represent emotion. So our topic here dia macam more like a spatial design kan. So bila kita design a space, so kita understand lah. Contoh lah, first kali layering kita dress adalah kita tahu structure dia macam ni. Lepas tu kita masuk furniture kan. Lepas masuk furniture, baru kita masuk how people yang kat sini pakai space ni. So air letak sini, dia nampak ni. So apa decoration tu show kita punya elemen semua ni kan. So those are the macam pecahan daripada characterization yang use di space. So apa yang architecture ajar mainly adalah the negative daripada apa yang kita dress ni, adalah shape yang bagi emotion tu. Okay, sebagai orang yang tak ada architecture background, Ada plus colour lah. sebagai orang yang tak ada architecture background, benda yang Rabani dah impose kepada kita orang yang tak ada architecture background kat office ni kan. Okay, first thing first lah. Column dengan beam kena beza kan. Okay, dan kita orang memang impose betul dekat semua orang yang kita dalam production. Column macam ni, beam macam ni. Dia bukan ni beam. Kalau tak ni beam ni kolom tu pun ada. Ya. Macam tu. And then aku rasa when it come to design, ini pun benda-benda yang kita orang pick up from architecture. Dan kita orang bukannya, sebab dekat dalam kita orang punya team, kita orang ada except currently our 3D designer yang memang dia ialah pernah practice architecture, dia masuk join kita orang. Kita orang ada satu kiranya concept artist, dia fine art, and then at the same time dia musician. Kita ada graphic designer yang background dia adalah sebenarnya dia cinematography, and then film, and then another one, and then adalah a few interns yang pernah go through our team. So antara benda-benda yang memang confirm lah. Okay, first thing first, everything is gonna be millimeters. Semua benda dengan millimeter. And semua Ni macam more tu 450. apa yang Encik Robani influence Cik Naim ni? Ya, sebab benda ni yang change, yang make change. Contoh macam bila kita design something, we always need to think about the program. Apa design pun program dulu. Okay, program dia dalam rumah ni macam mana, what's the program? And then anthropology. Okay, kenapa meja kena 900, kenapa ni kena 450, kenapa tangga tu kena 150, dia punya tu 200. So benda-benda ni benda yang secara tidak langsung memang kena ni, because kita orang pernah ada intern yang dia background animation. So when it come to shape, kau bagi dia 3D, dia orang boleh buat apa saja, because dia punya final ialah look, bukan application. So diorang pun kena faham. Okay, bila nak buat pitch roof macam mana, dia dah macam dia masuk, budak tu budak animation, masuk intern kita orang, dia intern architecture. Macam tu.
Dia buat hanger. Tapi untuk filem lah. Tahu kena tahu material, at least design tu kau faham material punya strength. Macam Dia buat macam I-beam. I-beam kena sambung macam ni untuk buat portal frame. benda-benda so benda-benda tu yang kita orang ni. So when it come to macam tu, cara ini berbeza lah. Satu kelebihan yang kita orang ada berbanding dengan another team is that bila kita approach design kita ialah always yang ini benda yang kita nak buat betul-betul ni. Kita bukan buat just for looks. And of course lah, aku rasa the best thing yang kita berjaya terapkan, which is for me look very professional, is that final kita orang always dalam title block. Kita orang punya is always in title block. So instead of title block tu, klien kita orang ialah developer, ni klien kita orang ialah production house. Macam tu. So these are the thing yang kiranya bila kita when we delivering to our I call client because dalam commercial macam mana who saya is your client. Okay. So the production house ni bila kita present macam tu, dia faham, dia tahu macam mana kita nak buat semua. So benda tu yang make the discussion tu jadi lagi detail, jadi lagi intellectual lah. Dia bukan sekadar ni. Kita ada always ada justification kenapa kita buat macam ni, kenapa buat macam ni, in order to create layering in the frame. Apa program yang kita buat, apa finishing yang kita nak letak, apa size ke, ceiling height ke, dah semua benda yang korang belajar as architecture student tu, benda tu semua masuk dalam filmmaking. So cuma dekat dalam, because satu benda yang paling penting aku rasa kalau korang keluar nanti pun is that beza antara kontraktor dan arkitek ialah measurement lah. Dan benda tu benda yang sangat kritikal. Dan benda tu sebenarnya dia terreflect kepada macam how detail kita sendirilah. Secara natural dia. Bila orang bagi kaki tu kan, kaki orang ni macam ni, kaki orang ni macam ni. Even kontraktor punya kaki pun sebenarnya lain-lain sikit kan. Tapi bila kita go diorang tahu 5mm ni kita ni kena buat apa. And of course lah, kita take into consideration of raw material. Contoh macam plywood kan. Plywood satu papan is 4x8. And so kita design ikut itu juga. So semuanya kita tahulah 4x8 is the, so sebab in our line kita kena maximize our usage of material. Kita tak ada room, not always lah. Kadang-kadang kita ada room untuk be luxury of okay, kita ambil je raw material, kita buat nanti fikir. Ya, takkan kita nak design 3 kaki, dia kaki, semua satu kaki buang kan. So benda-benda tu kita take into consideration lah. So when it come to how architecture change the film tu at the end of the day look sama je. Maksudnya orang tak tahu pun is this being designed architecturally or not, orang tak tahu. But then when it come to kita yang kerja di belakang tabir ni, dia memudahkan semua orang. Kita contoh kau nak fight kan, kau nak fight scene fight kan, kita dah sembang awal lah dengan kita punya action director. Okay, kau fight ni kau betul ke because contoh kita buat design a space, producer cakap besar sangat ni, tak boleh ni, mahal ni, kecil sikit. Okay, kecil kau apa? Kita on design ni dah take into consideration dah. Kamera kau nak ubuh kat mana, orang tu nak fight besar mana kan. Okay, kalau cerita tu memang kata engkau fight di tengah lorong yang sempit, and then kita design lorong yang sempit. Bukan kerja dengan kawasan yang sempit je. Kita perlu work around yang cukup besar juga. Betul. Nak rigging kabel ke, nak tarik orang apa semua. Semua benda tu kena take consideration. Then the biggest, dan orang kata the best justification is always kalau bila Bani start talking architecture shit lah. Sebab benda tu is reality. Benda tu memang apply cara kau hidup tu. Dah tahu dah ini macam mana, kenapa kita place ni, and ada ruang untuk kau ni, macam mana kau drive. When you kira when it come to interior design pula, macam mana kau susun so that kau boleh drive orang tu punya route, orang dalam frame tu macam mana, and kenapa dia macam tu, motivation dia macam mana. So this kind of thing yang kenapa kita buat macam tu, kita justification and macam tu lah. So aku rasa menarik juga macam people always keliru pasal cinematography dengan production design. So bila kita tengok lah kan, always people talking about macam dekat social media, fileman terlarang cantik dia punya cinematography dia, ataupun Polong cantik cinematography. Yes, benda tu adalah saling melengkapi lah. But macam for us kan, designer kan, bila kita design, contoh kita tahu scene ni, scene gaduh ni kan,
So kita tahu, macam best je kita create a separation dekat orang punya space. Kita letak satu benda besar depan. Secara tak langsung, director akan tahu, okay, seorang sana, seorang sini. So bila itu pula, cameraman akan tahu lah, DOP akan tahu lah, okay, the best angle sini. Kita decide first. Oh, kita control the environment. Yes. Tapi orang ingat kita macam bawa barang-barang daripada bilik kita dekor rumah. Oh, cantik lah ni. It's not about that lah. Kita tak, kadang benda macam dia more lagi lah benda tu kan. Jadi mendalam. Tapi kita nak orang nampak benda tak mendalam pun. Sebab at the end of the day, bila kita design for film, kita tak nak orang notice pun apa yang kita design. Faham. Sebab kita nak orang masuk dalam karakter tu. Follow the journey, and kalau lagi macam cerita tu is very character driven kan. So kita memang masuk sebagai cerita dia kan. Macam contoh, siapa tengok cerita Adolescence kan, one take, satu episod, semua one take, cerita pasal budak bunuh. Budak bunuh ni. So bila dia nanti kau sensor lah bunuh tu kau tak boleh. So macam bila kita tengok Adolescent ataupun ni lah korang tengok Parasite. Parasite. So Parasite cerita tu fast pace kan. Follow kan. And then kita memang ikut je follow dia. Kita tak nampak pun. Kalau kita betul-betul tengok baru tengok, oh sebenarnya dia menuruni. And also macam how the production designer created the world for Parasite kan. Macam mana orang duduk kat sub-basement tu. So padahal itu set. So dia design sampai orang tak notice pun tu set. Sebenarnya aim for production design adalah untuk unnoticeable. Kita tak nak tengok, oh cantiknya set ni. Tak. Kita nak dia serial mungkin yang karakter dalam frame ni logik untuk hidup dalam tu. Tapi adalah situasi-situasi yang membenarkan kita untuk bagi dia outstanding. Mesti ada sebab. Contoh, kita nak buat Istana Melaka. Takkan kita nak blend in je bro. Itu belanja lah Istana Melaka kan. So, things like that lah. As a production designer, you have to know, bila contoh tadi kan, dalam series of frame sampai film ends kan. So kita dah tahu skrip punya arc. Visual punya arc siapa jaga? Production designer. Secara tak langsung. We don't talk about it, but we jaga sebenarnya. Transition from set to set. Okay, kena tak? Kan? Adakah dia terlalu terkejut? Kan? So the world tu kena macam mana? Kalau ni, contoh kita semua hutan. Macam mana kita nak pecahkan hutan pula? Hutan ni nak look lain, hutan nak look lain. Contoh macam for us kan. We did tiga horror film period yang back to back keluar. Kita buat Indra, kita buat Malam Terlarang, kita buat Polong. Tiga-tiga ni horror and period film. Indra tahun 87. 87. Okay. No, 85, sorry. 85 before. 85, Malam Terlarang, 87 dan 60-an. Polong, 1993 dan 2001. Semua ni period. So macam mana kita nak pecah? Taklah horror juga. Kan? Pasal ada entity juga kan. So macam mana kita nak pisahkan benda ni, look ni. Differentiate kan. Yes. Bukan filem je lah. So maksudnya sampailah ke detail. Set to set. Sampailah kita jaga visual arc tu sampai pay off dia betul. Yang paling penting pay off dia betul. Buat filem je. Tonoknya dengar. So jawab kan soalan? Ya. Okay. Tapi maksudnya mestilah ada benda jadi kan. Kalau kan dia punya proses panjang. Lepas tu, tapi okay, saya sebenarnya curious tentang apa yang berlaku kat atas set tu. Okay. So apa sebenarnya yang jadi kat atas set tu? Apa benda yang apa yang curious sangat ni? Apa yang curious sangat ni? Contoh yang tu apa yang you rasa berlaku? Apa yang saya rasa berlaku? Okay.
Okay, first soalan kan, korang as a designer kena ada dekat set tu juga kan? Untuk buat to make it happen, kita on the making of it, kita ada lah semasa set up sebenarnya. Just untuk pantau or you guys ada direct macam give direct? Bergantung kepada situasi lah. Ada lah direct tak lah, direct is kerja director. Okay then. But mainly macam kita dah design before, kita planning semua, kita build the set sampai okay, and then department yang build the set, kita QC everything sampai ready untuk shoot, and then sampai day one nak pakai set tu, kita akan tunggulah kejap, maksud dia sampai dia dah pakai banyak angle penting dalam set tu. Dia dah shoot sana, shoot sini, shoot sini. Shoot sini, so maksud dia Dia dah technically puas hati dia dah lock dah, dia tak boleh ubah dah sebab dia ada conti. Continuity, maksud dia tak boleh simply macam ni next ni kau sini lah, lepas tu sebab kita cerita kan, kita ada continuity. Faham. Lock dulu. So bila dah jalan tu, practically kerja kita orang dekat set tu dah settle. Kerja kita orang tak record kita punya hal lah. Sebab practically untuk director and juga untuk cinematographer or the director of photography, kita provide dalam playground. Dah buat tempat ni, kita explain kat diorang ni. Okay, so kau main lah macam mana nak main. Macam tu. And then of course by playing, nak providing the playground tu, kita kena kenal lah director kita ni macam mana, apa dia suka main. Kita kena kenal cinematographer kita macam mana. Contoh antara benda-benda yang okay, kita tahu dia ni memang suka pick up reflection. So kita dress cermin. Kita tahu. So benda-benda tu seronok between me, Bani and our crew, our guys macam okay, kita design tak ni, tengok main tak main, tengok pick up tak pick up. Macam tu. So okay, faham. Okay, Bani kata letak cermin, mesti confirm akan pick up. Well, betul, dia pick up. Jadi main. Jadi main kita ni. So macam ada benda yang macam aku rasa benda ni menarik Bani untuk aku nak letak as dress, boleh tak? So aku letak something a dress dekat somewhere. Pick up tak pick up. Sekali memang pick up. Maksudnya benda tu masuk dalam filem. So benda-benda tu benda-benda yang kita nak suggest ni adalah elaboration of the characters. Faham? Sesuai lah karakter ni, ada benda ni letak kat sini. Portraying karakter lah, sebab yang paling penting sekali, buka one frame, you tahu dah karakter dia apa, tanpa dia throw dialog pun. That's the best case scenario lah. Tapi ada ke benda pelik jadi kat set? okay, pasal benda pelik ni. Okay, aku faham. Aku tahu Maybe like ada benda aku faham where this going. Dia kacau kan? Okay, sebab Curious. okay, Polong kena faham, Polong ialah cerita pasal Mona Fendi. Okay, itu benda yang memang kita tak boleh lah. Diinspirasi kan. Okay, so itu our director Zulkarnain Azhar, dia create another narrative of dari inspirasi cerita Mona Fendi ni, dan kita hidupkan karakter Maria Hadi dalam cerita Polong ni lah. So of course lah, bila dealing dengan this kind of script, this kind of panggil cerita-cerita horror ni kan, dia memang ada benda-benda tu. Cumanya okay, untuk kita orang ialah orang yang selalunya akan first masuk location, Akan stay waktu orang semua tak ada. pasal orang tak ada, selain daripada location department cari location, and then kita masuk untuk set up, untuk ni apa semua benda sampai ke 3-4 pagi semua, and then kita juga yang akan antara yang last untuk clear tempat tu. Bila dah habis dah shoot, kita nak kena reset and everything, strike out. So untuk side department, adalah I dengar cerita yang kata dengar bunyi tu lah, dengar bunyi ni lah, ada tu, and then ada orang sakit lah apa semua benda kan. So dan benda-benda ni is bukanlah kata something yang common, tapi dia bound to happen. That's why macam sebenarnya not even in filmmaking. Contoh kita buat kerja dalam hutan kan, korang pergi hiking hutan pun ada orang akan advise korang jaga mulut, jaga adab, so those kind of thing. So same goes to filmmaking. Bila kita buat kerja dekat contoh-contoh tempat-tempat yang macam ini dah lama tinggal kan, and then kalau dalam hutan ke, kita always akan ada macam kalau kata production Melayu, selalunya kita akan invite ustaz-ustaz ke apa-apa ke, untuk maybe just lead a prayer sebelum kita start, and then of course lah we call it, dia nak pagar ke nak apa, the space tu up to him lah. But then benda tu memang ada, sebab bukan sekadar buat filem je, kau buat benda lain pun at that kind of places, benda tu bound to happen. So macam on me and my end, me and Rabani punya end pula, kita orang drive kita orang different je. That drive kita orang ialah okay,
konteks tempat tu, kau nak nampak tempat tu berhantu, nak nampak tempat tu barai, kita cari tempat tu. Maksudnya kita cari benda tempat yang ada the essence. Essence. Oh. Without pergi dan Dia kan pergi nak buat paranormal. dan pergi without having those paranormal thought pun. Kita tak ada pun thought tu. Kita just pergi. Contoh macam okay, kalau siapa yang pernah tengok Polong kan, ada one of the set rumah Mimi Lana dengan Fat Anwar. So kita memang daripada bilik kosong and then we dress macam teruk lah rumah tu. And so to get elemen ni, kita pergi rumah Kosong. flat yang orang tinggal juga. So we pick the elements from there and bring to the set. But kita design kita punya own lah. Pergi masuk abandoned punya flat dah. Sebab kadang-kadang contoh lah macam orang, there's a term called scenic now. So make the benda tu nampak it's very sesuai untuk that scene. So dia kotor ke apa, karat ke, patina ke apa kan. So kadang-kadang people always rasa macam kita boleh buat nampak lama, spray-spray sikit ataupun kita paint sikit kan. But please know that the best material is always the original material tu lah. So kalau kita dapat kain tu memang dah tinggal orang gantung 10 tahun, kita dapatlah kain tu. Faham tak? You tak ada tipu dah cara dia drape jatuh macam mana, keras dia macam mana, tekstur dia macam mana. But again, our drive is different. Kita nak dapatkan benda tu. Sampailah mana kain 10 tahun ni. Pergi sana pergi sini tak fikir pun. Tak fikir pasal tu pun. Memang tak fikir. Dia macam aku discuss dengan ni dekat masa tu macam dia to the level yang let's say lah kalau kata kita jumpa benda tu masuk frame dan benda tu benda tu macam gonna good super cool for the film. Only been there. Serious. Kau stay situ. Sebab drive dia macam tu. Drive dia tu lain. Different. Tapi kalau you guys nak cerita sensasi lah, I have one cerita sensasi. Macam waktu saya shoot filem Indra, so our main set is the house. Okay. So rumah ni kejadian ni adalah 5 tahun lepas. So filem Indra ni asalnya ada kat YouTube. Boleh check. Indra. So Indra ni kita sewa rumah ada satu orang ni dekat lautan. Dia rumah tu dia buka daripada Negeri Sembilan, dia pasang. Untuk that film? No, rumah dia. Rumah dia. Rumah hujung minggu, So kadang-kadang mak dia duduk situ. And then kita reki-reki, kita scout location, kita jumpa location tu. Okay, rumah tu macam very remote lah kan. In the jungle. So okay, cantik lah because layout dia macam wow, lain. Lepas tu dalam dia macam cream, bukan hitam kan. And dah age well. Banyak lah. And dia punya layout tu criss-cross lah. Macam nariknya. Layout dia like criss-cross. Macam menariknya to explore this kan. So lepas tu kita macam shoot tu, kita shoot kat rumah tu hari ke 20. Second last day kat rumah tu. So malam tu kita wrap. Pukul 9 malam kita wrap. Lepas tu kita balik homestay, mandi semua. Lepas tu my producer call, "Hey Bani, your set burn down lah." So macam, which set? So macam, Joe's house. Macam, shit. So terus pakai baju, 10 orang semua pergi sana. Sampai rumah tu dah terbakar. Our main set. Kita lagi 2 hari je kat rumah tu. Kita dah pakai 18 hari dah rumah tu. Dah cerita 80 lebih. Rumah tu terbakar. And yang perasan rumah tu terbakar adalah kita punya ada sound department punya orang. Dia memang tidur dalam, dia ada camper jeep, bukan camper van lah, camper jeep. So dia memang tidur sebelah rumah tu. Kenapa? Dia suka. Oh my god. There are people like that. What is wrong, bro? There are people like that. What is wrong? So dia memang happy because kita dah kerja tu berbulan-bulan dah kat situ. Dia tak rasa apa-apa dah pun. Okay. So dia tidur situ, dia dengar bunyi pom meletup kan. Tengok dekat DB first meletup, api terbakar, and then dalam masa 12 minutes dah habis satu rumah. Kita sampai, rumah tu tengah marak terbakar kan. So okay, there's 2 theories.
Lepas habis terbakar semua kan, dah esoknya, yang first kali kita rasa macam short circuit lah, because before that macam hujan turun lebat 20 hari tu tak ada hujan turun lebat. So and then power dia pun tarik rumah jiran lautan kan. So maybe there's ada yang macam trip ke short ke apa ke, and then tarik ke DB meletup. Okay, mystic part. Mystic part. So kita tahu macam sebelum tu, sebelum kita rap tu hari tu, kita buat scene ada budak ni baca mantra. Tengoklah cerita tu. Oh, dalam cerita tu. Ya. Oh, okay. So No, I thought macam behind the scene punya people tu tengok baca mantra tu. tak I nak, was no. like, apa masalah budak ni? so dia macam budak tu throw dialogue lah dia. Dia macam kena rasuk, so dia throw in Javanese punya ada term sikit lah. So and sepanjang dia bercakap mantra tu, memang kita control rigging api yang makin besar. Background and foreground. Oh, memang ada. Kita control. Oh. Kita pakai gas apa semua and control. Oh. So and then kita rap. Dan dia one take je dapat. Tapi yang scene ni adalah scene yang sepatutnya kita shoot 2 hari before. Tapi dia ni tak boleh nak terus langsung mantra tu. So, tapi knowing that pelakon, dia memang always remember the line. Impossible untuk dia tak boleh throw the dialogue. Tapi dia dah try banyak kali tak dapat, so we rap that day. So next day nak buat, tak sempat, kita shoot the line dulu. So hari yang tu, one take wonder, prop dapat. Balik rumah, so adalah orang cakap macam-macam lah. So rupanya macam mantra tu tak banyak alteration daripada kitab tahun ke-16. So things like that. So production loss banyak. Because of that, I lost 56,000. Barang terbakar. Barang antik. So lampu semua dekat 100 plus. Almost 200k. Things like that. And then kan ada lagi baki yang belum shooting dekat. We make do lah. Cari location lain. Set. Sebab lagi 2 hari je. Yang satu last day tu tracking. Adalah. Oh my god. Tapi in film you always kena ada macam backup plan apa kan. Macam Imagineur pun, walaupun you guys nampak in a power panggung wayang macam tu kan, it's actually adalah idea yang dah dicuba tukar sebab initially kita nak shoot kat Japan. MCO dah reki semua dah, tapi tak boleh nak shoot sebab border tak buka. Tapi kita siap dapat bantuan lah, macam dapat sponsor from Japan punya something lah. Memang kita boleh shoot sana. Bukan melanggar shoot sana, kita memang ada dealing with that kan. Tapi tak ada rezeki. But of course kena make do. And you guys tengok hari ni macam tak tukar kan. Tapi sebenarnya dia dah macam tukar dah. Wow. Okay, jawab soalan. Jawab sikit. Curiosity tu dah. dah curiosity tu. Okay. Soalan seterusnya. Ada lagi? Ada kejap. Tapi terkejut lah dengan yang tadi tu. Yang tadi tu memang mengejutkan. Okay. Okay. Soalan seterusnya adalah pada pendapat Cik Naim dan Cik Romani, filem apa yang ada macam the best architecture? The best one. In your opinion. Opinion lain pun boleh. Aku rasa in the sense of product, kita kena jawab in the sense of production design lah. Kalau jawab in the sense of architecture, SE bangunan tu lah kan. Okay. Jawab lu. Aku rasa in terms of kalau Ni personal kan? Personal. kalau filem lah, from the in the sense of production design, kalau architecture lah, it's more about macam aku suka back to how cerita-cerita Christopher Nolan macam mana dia guna space tu. It's not about space tu cantik ke tak ke apa.
macam mana dia guna space tu. Contoh macam kalau tengok macam mana tengok opening internet yang dia masuk dalam like auditorium some sort kan. And so macam mana dia guna space around there untuk tunjuk okay this this tactical punya ni. Untuk bawa build up juga. So Keluar tu masuk dalam lorong. yeah, nampak macam tu. So benda tu. So benda tu sebab that's a good production design yang mana you decide okay this is it, ini akan create ni pak masuk dalam auditorium besar. Macam tu orang ramai. So build up tu ialah yang play dengan emotion. So banyak cerita-cerita Christopher Nolan ni dia main dengan benda tu. Dia Build up betul. dia bukan pasal tempat tu architecture dia kau ke apa ke. Dia how they use that particular space. Space tu macam tu dia guna macam tu. Itu in a sense of production design Kalau building cantik-cantik banyak. I mean like building yang cantik yang being portray in the film banyak je. Cerita Hindustan Sepah. Cerita Cerita Melayu pun ada je. Tunjuk benda-benda best je. Bangunan best-best kan. Cuma bangunan PEM ada. Berapa kali dah aku pakai. Contohlah kan. Menawak kan. Kali masa pakai. Mariam pakai. Sebab macam aku rasa satunya kekurangan kita yang aku personally aku rasa tak puas hati pasal how access Malaysian filmmakers towards our own local building contoh macam Thunderbolt nak terjun daripada 118 lepas lah. Faham? Of course benda tu ada diorang ada budget and not to pay that. But then again money is money kita pun ada duit. And but then it always happen yang macam mana okay local filmmakers nak pakai a certain tempat tak boleh. So kau dapat establish lah. Kau dapat lah contoh kau nak shoot Sultan Abdul Samad kau nak shoot dalam tu punya susah. So dapat establish luar lah, dalam kita shoot tempat lain. Macam tu. So benda-benda macam tu So and benda ni is dia bersangkut paut dengan a lot of thing pasal birokrasi lah, pasal clearance, permit and what not. So benda-benda ni yang membuatkan on our side as production designer bila kita nak propose something tu takutnya kita boleh propose fasad je. Kau shoot je lah luar tu. Dalam kita cari tempat lain. So benda-benda macam tu yang tak best sekarang ni. Then we are going there better than contoh this ni fun fact okay, macam cerita Thunderbolt kan. Ada orang yang di hire untuk dapatkan tu bangunan 118 tu untuk dapatkan access tu untuk boleh lompat. Aku tak tahu korang tengok Thunderbolt kan, that first scene yang dia lompat kan. Then that particular person is Malaysian. Orang yang dapat kat location tu Dia orang Malaysia. Dia kerja untuk hired by a US based company untuk buat kerja tu dekat sini. Of course dia ada production support local, tapi dia lah orang yang dapatkan lokasi-lokasi dalam Malaysia ni untuk buat cerita tu. Dan kenapa orang lain buat cerita dalam Malaysia boleh gempak tapi orang luar buat. And back to cerita George Clooney yang berlakon kat KLCC tu. Aku lupa dah apa nama cerita, tapi ada. Dan dia seorang je buat dan orang Malaysia tak pernah buat lagi. Which is kau dia boleh shoot tu dekat mana? Tu dekat atas KLCC punya bridge tu. So macam this kind of access yang kita kata dekat Malaysia itself, sebenarnya kalau kita go for architecture kan, banyak je benda kita boleh main. Tapi it come down to permit, it come down to macam satu lagi pasal preservation bangunan lama pun tak ada kat. pasal We preservation. always have problem with that. Ya. Cari bangunan yang dalam dah hipster macam mana ni. Lagi-lagi macam tak tahulah. Orang suka panggil kita orang untuk benda yang period ke belakang. Walaupun kita umur baru 33. Lahir pun macam kita buat polong kan. 1993 sampai 2001. Kita lahir 1993 tu. 2001 dah jadi 2 je. Tapi alhamdulillah lah kita dapat komen orang cakap macam kita feel that the world. Walaupun kita technically baru setahun kan. Tak apa setahun lagi. Ya. So macam tu on architecture for me, film Nolan, but then on sense of cantik banyak je cantik. Sebab kau is just about either you want to capture the architecture ataupun you want to play with the architecture. Because kalau bagi aku kau play dengan architecture tu baru dia proof yang whatever you are designing to works. And practical. Practical. Kalau tak fasad lah. Dah. Theater lah. Theater set. Nampak macam ala-ala. Belakang ni.
Filem Hmm. Filem yang architecture tadi For me personally, macam susah lah nak bagi tahu filem yang ada macam elemen architecture yang paling saya suka. Boleh tak kita bawa dekat benda yang lebih besar sikit macam, okay, there's one film yang I always go back to if kita nak cari balik macam the beauty of making a film. So I love to watch Jodorowsky's Dune. So filem dokumentari pasal filem yang tak jadi. Oh. So cerita tu adalah Dune yang attempt pertama nak buat. So dia nak buat filem tu, Alejandro Jodorowsky, dia nak buat filem tu panjang 16 jam kot. 16 jam. So tak ada big studio yang nak ambil lah. But the process of it, so dia nak panggil Dali jadi emperor. Ni tahun ujung 68 kot kena awal 70-an. So and then dia panggil Pink Floyd untuk buat soundtrack untuk one movie. Untuk one world, satu planet ni. Lepas tu ada Orson Welles. So the making of it kan, macam mana dia cari the right person to get the right essence. Contoh macam ada, dia panggil satu artis nama H.R. Giger kan. So H.R. Giger ni famous dengan dia buat Alien. Design Alien, cerita Alien Predator tu kan. So dia yang buat asal tu. So sebenarnya tim yang buat Jodorowsky Dune ni, filem dia Dune tu, sebab filem tak jadi, so dia sempat buat satu blueprint segala design untuk world tu, building dia macam mana, kostum, whatever semua, satu Bible tebal tu. And Bible ni dia adalah bagi dekat big studios kan. And then filem tak jadi buat. So key person yang work in that adalah orang yang keluar pergi buat Space Odyssey, orang buat Star Wars. So you can get the blueprint from this. I'm not a fan of sci-fi movie, honestly. So, but design a sci-fi movie is best. Faham. It's interesting lah. Sebab dia out of kita punya imagination and something. So, macam tu lah kita tengok macam orang pakai H.R. Giger untuk buat Alien versus Predator now. So, ada kadang-kadang macam Reckoning punya tower, bangunan. So, dia macam bentuk dia. So, best lah to get macam nak relate to architecture kan. Because I think how kita talk about filmmaking lah kan, mainly. So, macam mana whoever designer or director yang have a good vision to gather the right people. With the right, macam contoh kan, you nak buat benda ni kan, you tak tahu, lepas tu you cuba buat, boleh. Kan? But best tu ada orang yang betul-betul you hire orang tu memang tahu pasal betul to collab with you. So sebenarnya what I foresee lah, segala benda hari ni yang macam menjadikan, let's say lah, filem ke, industri filem ke, industri architecture ke, hatta ke kerajaan negara pun. So benda-benda ni ada segala mungkin tak seimbangan ni jadi bila kita tak letak orang betul untuk maneuver the right bidang yang dia ni. Faham. So macam mana kan tadi you dengar macam Naim bagi tahu how we set up small je Studio Separibut ni, our company ni. So but we hire the right person with the right background tu. Diorang tak belajar filem pun, but we guide them through film because there's a lot of element in film yang kita boleh merge untuk jadikan satu benda yang best. Kadang-kadang kita shot sendiri, lagi-lagi budak architecture kan. Dan kita rasa, we know everything sial. But please know that kita hanyalah master, kita jacks of all trade je. Kita tahu surface je pasal semua benda. But we can know deeper with the right people yang kita mingle with lah. Ataupun kita dapat guide from someone. Takkan go lagi. But
kita punya best adalah the best planner. So you plan, bukan design je, you plan your manpower first. If I choose the product or the people, I will choose the people. Because with the right people, I can do anything. Tengah nak recruit lagi ke? Boleh hantar portfolio. Boleh, kita perlukan intern architecture juga. So live dalam ni. Yeah. Okay. It's nice to know. Tapi Wow. soalan dia, nak masuk semua orang boleh masuk. Tahan ke? Resistant tu. Resistant. Okay. Allah. Sebab life is not about you reach dia. Kan? You nak kahwin, semua orang fikir macam, oh nak kahwin. Sampai kahwin, fuck. Tak tahu apa. Kan? So, it's bigger than that. Sustaining. Okay. Saya actually ada satu question. Dah Boleh. lama jugalah. Wonder. CGI and VFX versus practicality. Apa benda besar? Contohnya macam benda yang boleh buat. Yang meletup-letup tadi cakap banyak kan. Bila nak tahu in the production, is it better to guna CGI atau real life ni? Tengok dulu. First thing first, aku tak suka lah benda tu we call versus. Memang aku abstain from that lah. Sebab in any kind of discussion dengan stunt department, dengan CG kan, kita akan, okay, apa yang korang perlukan supaya korang buat kerja lagi senang daripada kita orang. So that Kita tak pisahkan. kita tak pisahkan, because our part of production design, sebab kalau kau nak CG ni, kau CG ni atas design kita orang kan. Oh. Whatever contoh apa, macam meletup kan, kita orang kena gambarkan dulu meletup tu macam mana. Besar mana, Besar cukup mana. tak proportion dalam frame. So benda tu kita orang kena design dulu, baru dia orang nampak, oh nak buat besar macam ni. Oh kalau besar macam ni nak kena pakai ni. Okay, so apa nama besar macam ni, contoh. Okay, kita design letup kan. Kita design something letup. So now sembang dengan stunt department. Stunt department kata boleh design, tapi design nak sampai ke 5 tingkat 6 tingkat punya api ni meletup, the cost is sekian. Okay, so now back SFT pula. SFT pula. So now back to money. Okay, kata untuk achieve this one, ini kita punya spending, kita punya cost. Okay, kita tak mampu to spend that much. Okay, now, apa yang kita mampu spend, okay, now CG come in. Okay, apa yang CG can help nak achieve this thing. So, dari situ discussion happen lah. So, okay, on our end, kita design macam mana, on kau punya side, kau letupkan, kau nak letup tara mana, and then on CG punya part, bila letup ni bila dah meletup, apa yang kau boleh enhance untuk jadi apa yang kita nak. So, benda tu is collaboration yang discussion tu memang sebelum lagi dah sampai lah. Maksudnya contoh kalau macam last hari tu kita nak buat kebakaran tapi dalam hospital. So what we did was kita bagi sauce je lah. And then diorang ambil kita punya sauce ni, and then diorang tampal-tampal lah. So benda So it's a collaboration. dia Kita tak boleh deny sebab CG comes in, diorang pun tak boleh buat without design. Faham. Dia orang kena tahu apa benda yang sebenarnya kau nak buat ni. So dia top up. And usually diorang pun macam mana pun akan always practical first. Semua orang akan practical first sampailah okay, ini dah memang dah fuck logic ni. Dah beyond kan. Dah beyond ni kan. So okay, now CG masuk macam tu lah. Dia macam untuk extra kan, Enhance aku. Dia enhance. Dan tutup segala aib-aib kan. So, bila kita shoot tu semua ada wayar lah, ada apa lah kan. Ada benda-benda terbang yang tak patut yang terbang sekali macam tu. So benda nak kena buang. Those kind of thing lah. Pada brand. As simple macam tu kan. Tiba-tiba contoh ni kan, Coffee Bean tak ada dalam sponsor, kena padam. Contoh. Dan benda tu selalunya kerja yang wajib dia orang kena buat lah. Tapi department tu sebenarnya patut kena buat dulu. Macam tu. So on design side, contoh pasal benda-benda macam ni kan, bila kita orang design something kan, macam recently yang ni lah, yang Astro tanya pasal rokok kan. Itu funny lah. Sebab bila kita design, every single thing kita akan make sure benda tu rights free. Which is kalau kata contoh ada pasal rokok kan, kau nak buat tak rokok. So kalau kau nak buat all the typical kotak rokok yang memang hidup at that particular time, dia dah evolve brand. Kau tak tahu brand tu dah mati ke still hidup ke dia still brand.
So dia akan ada isu later on bila kau nak tayang kan. So benda-benda tu on our side kita orang dah kena tapis dulu lah. So the best part bila we design something and then ada orang QC, orang tanya, ni brand ni betul ke tak macam betul kan? Tak, ni kita design tipu. Yang tipu ke. So kita design tu bila orang tanya ni tu, in a way dia achievement lah for us, that orang percaya yang kata Design tu design tu betul. Design tu exist. Sebenarnya design tak pernah ada pun. Oh, banyak gila consideration lah. Banyak. Banyak gila lah. Oh, wow. Pilih kasut semua benda kan. Bukan boleh suka hati kau nak ambil Nike, nak ambil Adidas ke apa benda kan. Dia nampak macam it is an everyday use. Tapi sebenarnya tak bro. Orang sebab dia filem is product. Film is product, is business. Macam senang sangat kau pakai brand aku dalam kau punya filem ni kan. Ada juga kadang-kadang macam filem ni rasa value filem ni tinggi kan. Takkan aku simply nak feature this brand, nak bayarlah. Things like that. But on our end, kita foresee yang macam kita bagi tahu producer bila kita design, actually kat sini boleh tak sponsor. Contoh. So yang bila kita design space, kita tahu yang mana tak effect the attention, tapi ada. Kan. So kita maneuver from there lah. Yeah. So it's for the product juga. And dapat jimat cost, kita boleh spend kat tempat yang lagi better. Dah banyak brand-brand apa, Studio Super Reboot jadi dalam filem lah. Studio Super Reboot rental car lah, Studio Super Reboot punya apa nama berita. Macam benda. So kita orang just play around with it lah. We have the apa nama freedom to do that kan. So kita orang just play around lah. for the designer dekat office, so dia macam best lah. Yang ni buat muka dia ni lah. Yang ni buat nama dia ni lah kan. So kita having fun doing it. Macam tu. Nak kena ke orang kan. Ya tu Skill besar kena ke orang ni. Skill besar. Skill besar dan documented forever. Documented forever. Lain macam. You kena change the film. Okay. So last lah. Untuk kita punya last question dia adalah, ada tak any macam advice to the younger generations yang nak pursue this industry? Kau start on architecture tu. Aku bagi yang general lah. Untuk architecture dulu lah. Okay, boleh. Okay, untuk architecture, advice lah kan. Sebenarnya bukan pasal nak pilih mana kan. Sebenarnya I think for the best is you kenal diri you betul-betul lah. Kenal diri you ni dari segi macam as simple as apa yang you suka, you tahu I suka furniture macam ni. And daripada sebasic tu sampailah to the detail yang macam you nak buat benda ni sampai mati. And you tahu apa benda yang always drive you. Faham. And sampai masa yang sampai juga to the extent yang macam this is my weakness. So my weakness ni memang susah nak ubah. And this is my strength. So macam mana you nak twist the perspective you punya weakness ni untuk jadi you punya kelebihan juga. Because dalam real world, you kena sorok you punya weakness ni and you maneuver betul-betul to support you punya strength ni. Faham. So macam I masuk dalam bidang filmmaking ni sebenarnya asal dia because waktu dekat ni antara benda lah bukan the main tujuan lah. So antara benda dia adalah I feel like macam waktu ke architecture kan, bila nak buat, kita nak buat benda sendiri tapi macam it's always tak boleh buat benda ni jadi reality. So we have a lot of macam nak try macam ni kan, tapi dia tak practical kan. So but I tak kecewa dulu. And so kita do fun thing first lah. Benda yang keep me excited kan. So macam boleh explore ni because I think those umur 20 sampai 30 ni you kena explore je whatever, because yang paling penting is self value kan. Whatever you kerja tu adalah you anggap lah you masuk situ, you install. Masuk iOS ni lah, masuk apps ni lah, masuk apps ni. Dan you rasa tak okay, you ciao lah kan. Tapi you kena tahu dulu apa end goal you. Kalau tak, you just jump, you tak tahu pun you nak ke mana. Dengan you tahu
Okay, contoh lah. Macam for me myself, I tahu kalau dulu waktu I buat macam side macam freelance untuk renovation, punya buat drawing ke apa kan. I feel like benda ni sebenarnya deadline dia tak mandatory ni. Kadang-kadang kita tak datang lagi lah apa kan. So, bila I change to filmmaking, so macam mana pun, day one is day one. And day one kalau I move to another day, dia boleh akan 100,000 punya kerugian. So, dia macam mana pun, kat bahu you. So, macam I fikir, bila masuk filem, dia susah lah nak jadi benda tu. Because and semua ni banyak orang yang kerja tu sampai untuk dapatkan vision tu. And kita kena paksa benda ni awal-awal. And sampai, so, kenal diri, and bila dah kenal diri, you tahu nak letak diri you kat mana. So, value diri you ni, kadang-kadang jangan be in a pack sampai kadang-kadang kita nak pergi sini, sebab kawan buat. Ni sebab kawan buat, sebab kawan ni. But at the end of the day, you tahu tak, kadang-kadang kawan you pergi situ untuk dia dapatkan segala apps lah, segala iOS kat situ kan. Tapi you datang sebenarnya you nak teman dia. Kan? Lepas tu bila satu masa nanti you realise yang macam, this is not what I want. Take your time and sedar yang sebenarnya pace semua orang tak sama. Yang penting sebab okay lah, macam lately ni kita ada banyak sembang dengan staff sebab kita baru habis travel kan. Travel kat Kedah je, kita pergi scouting location. Tapi kita sembang dengan our staff like macam your age lah, more or less kan. So bila kita tengok balik kan, whoever in our batch and atas sikit daripada kita orang, yang kita orang nampak dia orang ni from 10 years back and sampai 10 years now is somebody now kan. So sebenarnya apa yang dia buat bukan pasal salah dan betul, dia persistent je. So because you keep doing it. Contoh lah, kalau you buat short film tadi, you feel like macam, okay, I want to do short film, but sebenarnya goal you nak benda short film ni you meletup je. Faham tak? Itu goal you. Bila you set goal you nak short film you meletup and you expected semua benda akan datang dengan daripada short film tu, you're wrong. Because you kena ada goal lagi besar untuk tahu sebenarnya, sebab kalau tak, contoh you goal you besar, okay, satu hari aku nak buat short film yang tayang dekat Cannes and menang something kat Cannes. That's a bigger dream. So bila you kecewa dekat short film now, you tak kecewa lah macam, kenapa semua orang tak tengok short film, kenapa tak support pun kawan. It's not about, sebab last kali filem contoh lah, macam bila dah filem dia dah business and product. So dia dah bukan pasal tu dah. Dia dah tak ada masa untuk benda-benda tu. So balik kepada tadi, you kena tahu diri you betul-betul. Kalau tak kan, macam contoh kan, 8 years back I buat Yuna ni music video. Kalau I dah puas hati kat situ, I tak tahu 8 tahun lagi apa yang jadi hari ni. Faham. So jangan limitkan tangga you lagi lah. Sebab masa 20-30 ni jadi span yang tepat. You serap, analyse orang betul-betul, analyse, jadi pemerhati yang betul. Because you guys dididik untuk see benda structurally from zero to usable things. So you pun boleh perhati how the world works on the bigger picture. So bila you tengok the world from the bigger picture, you tahu kat mana nak plot diri you. I ada kelebihan ni, I ada kekurangan ni, and apa I can offer in the industry later. From now, you prepare yourself to get there. Itulah piece of advice. Thank you. Thank you. Naim? Okay, aku rasa on the part of first thing first, in a sense of filmmaking tu lah. It's for general siapa-siapa, kalau you say youngsters kan. Okay, for me, filmmaking ni
can be considered maybe ada orang akan tak setuju aku, but then as the highest form of art currently, modern punya highest form of art. Sebab dalam filem ada a lot of things. Kau ada architecture one thing, kau ada music, kau ada fashion, kau ada landscaping, kau ada a lot of things. Semua benda boleh cram dalam filem. So when making the film, engkau perlukan people from a lot of background. Dan contoh dalam satu production design team pun dah macam-macam background. Belum consider orang-orang lain lagi. Ada orang daripada side cinematographer yang background dia bukan belajar filem pun. Ada yang belajar engineering, ada yang musician, kan? Ada yang and then even director kan. Ada director yang sebelum ni graphic designer buat director, ada sebelum ni yang dia ialah editor, ada director yang journalist. So dia come from different background, dan orang-orang ni the so called head of department ni semua datang daripada lain-lain background. And then I think maybe 20 to 30% je sebenarnya yang datang daripada film school. And so the beauty of it tu ialah bila kau jive sekali and then make it pemahaman terhadap sesuatu pembikinan filem tu jadi lagi matang lah. So in order to achieve that, benda yang aku selalu terangkan dekat selalunya bila jumpa staff ke ataupun kawan-kawan yang lagi muda yang macam like back tu macam Bani cakap persistent tu kan, macam orang selalu tanya macam macam mana kau boleh layan lagi buat benda ni kan. So because kalau tengok dekat dalam thread ke apa benda ke, ramai je orang ranting pasal kreatif. Macam okay, I give up lah dengan creative industry ni, tak nak bos ni lah, tak pergi mana lah benda ni. So macam tak salahkan orang, because they have their own take of how they see how the industry and macam mana diorang kerja kan. But then again, for me and Bani macam like kita ni always ada the next thing yang kita kejar. And kita tak just macam ni. So in order to go to next thing, benda yang paling penting ialah transferable skill, which is benda yang orang selalu tak faham dan orang selalu neglect. Transferable skill. Contoh macam me myself, I datang daripada I sama contoh macam Bani pre-med tapi tak habis. Dia prep nak pergi Egypt prep nak pergi Egypt tapi lari. Lepas tu buat architecture. So macam me, I masuk engineering tapi tak habis, buat fotografi. So then after that macam sebenarnya every part of your journey tu engkau ada benda yang kau pick up. Memang kau ada benda yang kau pick up. Cuma kau nak kalau kata kau neglect benda tu, engkau akan takkan guna lah. Contoh macam back to the same argument yang engkau belajar degree penat-penat, kau kerja benda lain. And so untuk orang yang macam faham kau belajar degree penat-penat ni, apa yang kau boleh transfer dekat kau punya next kerja walaupun tak ada kaitan dengan kau belajar ni, it's always benda-benda yang soft skill yang contoh ini benda yang mungkin tak ada dekat orang lain tapi ada dekat architecture student, ada dekat AD punya student ke apa kan, which is the grit nak siapkan benda sampai habis. I think of kau nak buatkan benda tu sampai siap, because benda ni transferable skill ni yang paling mahal yang buatkan kenapa orang ni sebelum ni macam ni. Tapi kenapa dia boleh jadi macam ni sebab dia ni background dia lain. Dia ni dulu sebenarnya dia pernah jadi chef. Dia ni contoh. So benda-benda macam tu dia transfer small contoh. Ada orang ni very particular dekat part-part kebersihan ni. Kan? Tapi kenapa? Sebelum ni dia pernah jadi pharmacist ke apa benda ke. So these are the thing yang membuatkan bila kita ada dekat set, dan ada orang concern benda yang orang lain tak concern, itu yang membuatkan movie tu bagus. Sebab kita orang memang openly, kita orang always tak cuba untuk tahu background orang. Sebab because kita orang we are not a big team of like 30-40 orang. So in order untuk ada actual punya experience ataupun actual punya information, kita kena tahu betul-betul. Orang ni kita nak buat scene makan kan. Okay, masakan macam ni chef kan. Okay, kita tahu this guy daripada dia buat technical. Tapi background dia chef. Kita tanya dia, betul tak macam ni? Betul tak macam ni? Betul tak macam ni? Because ada time kita memang boleh hire chef untuk do that for us. But then in certain punya collaboration, kita kena cari orang-orang macam tu. So benda tu yang buatkan ni. So back to the transferable skill tu ialah whatever you guys belajar, whatever you guys nak kerja, always fikir what is the transferable skill yang boleh bawa. So benda tu yang akan buat korang always
takkan rasa give up pun. Sebab give up tu rasa bila dah Nothing to offer. aku belajar 1A. So aku hanya boleh kerja benda yang 1A je. Kau tak tahu sebenarnya kau tak belajar 1A tu. Kau ada belajar 2B, 3C, 4B. Kau ada belajar benda-benda tu. Cumanya engkau yang yakin dalam kepala otak kau it's all amount up to 1A je. So benda-benda yang lain ni kau tak boleh apply kat kerja yang lain. So itu yang buatkan orang give up. Dan kebanyakannya sekarang aku nampak not for say younger generation pun, dia all around pun. Dalam throughout creative industry akan ada orang yang start macam tu. Start macam tak nak ni. Penat kerja ni tak ada duit dah, kerja ni apa semua ni kan. Because engkau always ada rasa engkau tak tahu dah nak pergi mana. Benda tu yang bahaya. Dan kalau tak tackle awal-awal, tak have that mindset awal-awal yang whatever kau belajar sikit atau banyak tu always berguna on the future. Part tu yang kau akan habis je belajar, dapat je scroll degree, nganga. Situ. Semua, bukan saja architecture, semua. Sebab race ni tak susah pun sebenarnya. Race ni sebab most orang malas. So you be like 2 step in front je. Cukup dah untuk you rasa macam sebenarnya dah jauh dah ke depan ni. Sebab orang kadang-kadang malas untuk buat satu. Dah duduk situ macam malasnya. Jadi orang yang macam sebelum masuk bilik ni you dah tahu apa nak buat sekejap lagi. So bila you duduk pun nak so itulah. Carilah macam kadang-kadang satulah tambahan. Tu addition untuk daripada Naim punya point tadi kan. Macam kadang-kadang ada orang yang macam lahir-lahir tiba-tiba macam dia memang boleh buat video walaupun dia belajar race kan. So ataupun dia memang boleh ambil gambar cantik without belajar pun. But please know that talent without education dia susah untuk benefit other people. Sebab kena masuk education juga. Because talent ni dia education akan pecah-pecahkan you punya talent tadi untuk benefit untuk orang yang betul. Itu jadi tanggungjawab. Tanggungjawab dah. Talent kau ni tanggungjawab ni. Itu. Okay. Right, tu je kot. Yeah. Okay, terima kasih banyak Encik Naim dan Encik Rabbani for the very, very inspiring share tadi kan. Actually, there's a lot of benda yang kita orang tak tahu. Sekarang kita orang dah tahu lah sikit-sikit. And saya rasa kita orang kat sini semua very interested lah dengan apa yang Encik Rabbani dan Encik Naim lalui. Dan kita orang wishing Encik Naim dan Encik Rabbani successful future lagi dalam this bidang. And I hope your film lagi meletup-letup lah lepas ni. And yeah, I think dan terima kasih sudi datang walaupun kita orang jauh di puncak alam. Okay, and that's it for our episode today. I hope you guys dapat rasa something lah with this podcast. Thank you guys. Bye. Thank you.